Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 7 Disember bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama pagi ini. Mahasiswa UiTM terima gelaran tertinggi di Malaysia dan dunia oleh ACCA. Isu murid nyanyi negaraku dalam bahasa Mandarin hanya berlaku dalam bilik darjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM menerima markah tertinggi di Malaysia dan dunia menerusi peperiksaan program perakaunan profesion sesi Julai-Disember 2019 untuk kertas Recording Financial Transactions FA1. Hakim Muhammad Akmal, 18 tahun, mendapat markah 100% sekaligus melayakkannya dianugerahkan gelaran tertinggi di negara ini dan dunia oleh Badan Profesional Perakaunan The Associations of Chartered Certified Accountants ACCA yang berpangkalan di United Kingdom. Hakim dilapor merancang untuk melanjutkan pengajiannya bersama ACCA selepas menamatkan program Certified Accounting Technician CAT di UiTM Shah Alam. Isu rakaman video murid yang menyanyikan lagu kebangsaan negaraku dalam bahasa Mandarin yang tular di media sosial. Siasatan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mendapati rakaman video itu berlaku sewaktu pengajaran dan pembelajaran PDP di bilik darjah. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin, penggunaan bahasa tersebut bertujuan memberi kefahaman terhadap maksud, tujuan dan adab ketika menyanyikan lagu kebangsaan itu. Jelasnya lagi, ia tidak dilakukan ketika mana-mana acara rasmi di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, kementerian mengingatkan semua sekolah agar sentiasa menggunakan kebijaksanaan dalam melaksanakan perkara-perkara asas terhadap lambang-lambang negara termasuk lagu negaraku dalam PDP agar tidak disalah anggap oleh mana-mana pihak. Pihaknya juga menegaskan lagu kebangsaan negaraku tidak boleh diubah atau dipinda dalam apa bentuk sekalipun semasa melaksanakannya dalam mana-mana acara rasmi sekolah dan perlukan mematuhi Akta Lagu Kebangsaan 1968. Kongres Nasional PKR yang berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC hari ini akan diteruskan dengan pembentangan usul dan pembahasan dari perwakilan parti. Sebelum itu, ia dijadual akan dirasmikan oleh Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk perincian lanjut, kita bersama wartawan Ridwan Husin yang kini bersedia di sana. Baik, Ridwan, apa perkembangan terkini di sana, Ridwan? Silakan. Perkembangan politik parti. Terima kasih Azlianti. Masuk hari ketiga Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat, tumpuan para perwakilan hari ini pastinya tertumpu kepada ucapan dasar atau ucap tama Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan disampaikan pada bila-bila masa saja lagi. Dan ini pastinya diharapkan mempunyai kandungan ataupun intipati ataupun ramuan istimewa bagi menaikkan semangat ahli-ahli parti PKR, terutamanya setelah dilanda pelbagai insiden dan isu sebelum Kongres bermula dan yang terbaru insiden yang melanda Kongres AMK semalam. Dan untuk mengulas lanjut ucapan Datuk Seri Anwar sebentar lagi, saya kini bersama dengan pengerusi PKR Perak, Saudara Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak. Dan terima kasih kerana bersama Buletin Pagi hari ini. Dan bagaimana Saudara Farhash sendiri melihat signifikan ataupun kepentingan untuk melihat hala tuju PKR selepas ini, terutamanya di dalam ucapan Presiden Parti sebentar lagi? Assalamualaikum, terima kasih. Saya rasa ini adalah satu hari yang bersejarah sebab dalam sejarah parti selama 20 tahun, ini adalah pertama kali Datuk Seri Anwar akan memberi ucapan sebagai Presiden. So kalau kita lihat di Dewan hari ini penuh sampai ramai yang tak dapat masuk dekat luar ni. Dan kami semua sangat menanti-nanti untuk mendengar ucapan daripada Presiden kami. Dah 20 tahun kita menanti.
Dan saya rasa antara perkara yang akan ditekankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini adalah tentang sejarah parti. Sejarah kita yang bermula daripada jalanan, kesusahan rakyat adalah kesusahan kita. Mungkin juga dia akan sentuh tentang ekonomi rakyat, yang mana kalau kita tengok keadaan ekonomi sekarang ni tidak bagus. Dan juga saya rasa dia akan sentuh tentang disiplin parti. Kalau lihat sekarang ni dah sangat riuh, saya pun dah tak sabar. Terima kasih TV3 kerana datang pada hari ini untuk cover Hari Yang Bersejarah ni. Baik, terima kasih Fahash kerana atas ulasan itu. Dan seperti yang Fahash katakan tadi, rata-rata perwakilan nyata tidak sabar-sabar untuk mendengar sendiri amanat yang akan disampaikan oleh Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan setelah selesai saja upacara perasmian Kongres Nasional PKR pagi ini, kesemua 16 perwakilan terpilih daripada kedua-dua sayap parti akan membentangkan usul dan membahaskan idea dan percambahan masing-masing daripada sayap kedua-dua parti. Dan dengan itu sekian saja laporan yang saya boleh bawakan daripada MITC Melaka. Kita kembali bersama Azlianti di Sri Petak. Silakan Azlianti. Baik, terima kasih Ridwan langsung daripada MITC Melaka. Kita ke laporan berikutnya. Seorang lelaki rentung manakala seorang lagi cedera selepas sebuah lori tangki meletup dan terbakar di Kuantan, Pahang lewat petang semalam. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika kedua-dua mangsa sedang melakukan kerja kimpalan di sebuah bengkel. Mangsa terbunuh dikenali sebagai Lai Ho Shin, 45 tahun. Manakala mangsa yang cedera, seorang lelaki warga Myanmar. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuantan, Kamarul Beza Muhammad Kasim berkata, kejadian berlaku di sebuah bengkel di kawasan industri Semambu, Kuantan, kira-kira jam 5.30 petang. 24 anggota serta 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota dan Kuantan bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 5.33 petang. Berdasarkan maklumat awal kejadian, sebuah lori dengan kelengkapan generator telah terbakar dipercayai akibat dari kerja-kerja kimpalan tangki diesel. Kebakaran tersebut telah menyebabkan 100% kemusnahan pada lori tersebut. Dan dalam kejadian tersebut terdapat dua mangsa. Seorang mangsa ditemui rentung di kawasan perhampiran. Dipercayai daripada siasatan yang dijalankan, dipercayai terdapat letupan sebelum kebakaran tersebut merebak. Kebakaran dipadamkan dalam tempoh 15 minit. Mayat dan mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Hafsan, Kuantan. Punca kebakaran dan nilai kerugian sedang disiasat. Susulan kejadian 3 lelaki warga Indonesia maut dalam pergaduhan di sebuah rumah kongsi Ladang Cingfat, Geduk di Kemencih, Negeri Sembilan Khamis lalu, tinjauan di lokasi kejadian mendapati seluruh kawasan rumah kongsi itu telah dikuarantin. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Cik Zakaria Uthman yang mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa ditemui dalam keadaan terbaring berlumuran darah dalam bilik tidur. Sebilah sabit panjang yang mempunyai kesan darah dan sebilah pisau turut ditemui. Ketiga-tiga mangsa adalah pekerja ladang sawit dari syarikat berlainan yang datang ke rumah itu, juga kenalan salah seorang penghuninya. Susulan kejadian, polis menahan 3 lelaki warga Indonesia berumur antara 29 hingga 42 tahun bagi membantu siasatan. Pejabat Menteri Wilayah Persekutuan menjelaskan mengenai laporan yang mengatakan konvoi menteri berkenaan menyekat perjalanan sebuah ambulans di Jalan Istana Ibu Negara Rabu lepas yang tular di media sosial. Sebaliknya, pihak tersebut sebenarnya memintas ambulans untuk membuka jalan bagi membantunya melepasi keadaan trafik yang sesak ketika kejadian jam 9.15 pagi itu. Kenyataan media itu menyebut ia adalah satu salah lapor. Apa yang berlaku adalah ambulans terbabit terperangkap di jalan berkenaan ketika keadaan trafik sangat sesak. Berikutan itu katanya trafik di BKL yang mengiringi kenderaan menteri memintas ambulans untuk memberi jalan bagi membolehkannya melepasi kesesakan bersama konvoi menteri. Hasilnya kereta menteri dan ambulans berjaya melepasi kesesakan dan bergerak lancar. Rakaman itu dapat dilihat menerusi video di laman Facebook Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad.
Penduduk di 8 kampung di Lawas, Sarawak yang terjejas akibat banjir sejak semalam telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Masyarakat Terusan Lawas turut ditutup. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Major Ismail Mahidin dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM berkata, sebelum ini 93 orang mangsa daripada 18 keluarga ditempatkan di PPS itu. Mereka dari Kampung Seberang Kedai Terusan, Kampung Gelapas, Kampung Perumahan Gelapas, Kampung Masjid Terusan, Kampung Luagan Kelilang, Kampung Tengah Terusan, Kampung Lintang dan Kampung Berjumpa Sundar. Sementara itu, 4 sekolah di kawasan Baram masih dinaiki air sedalam 1 kaki. Turut dinaiki air Rumah Panjang yang menempatkan 600 penduduk Kampung Long Bemang namun tiada pusat pemindahan dibuka. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yakin sistem penyampaian aduan rasuah akan lebih mudah melalui penggunaan imbasan kod agensi itu dan maklumat boleh disalurkan terus menerusi penggunaan telefon pintar. Sebab kita ada scan code yang mana kalau menggunakan telefon pintar boleh menggunakan scan code itu dan dia akan link terus kepada portal yang berkenaan untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan rasuah. So kita harapkan kerjasama masyarakat dalam menyalurkan maklumat terutamanya rasuah yang berlaku di sempadan ini. Datuk Syamsun Baharun ditemui ketika melancarkan Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA 2019 peringkat negeri Perak. Pelancaran dilakukan di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ Bukit Berapit, Pengkalan Hulu berdasarkan kedudukannya yang bersempadan dengan Thailand. Turut serta Pengarah SPRM Perak, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad dan Pengarah Suruhanjaya Anti Rasuah NACC Thailand, Bandit Kanasuan. Sebagai simbolik, SPRM memasang papan tanda anti rasuah yang mengandungi maklumat informatif untuk pengadu menghubungi agensi itu. Datuk Syamsun juga melepaskan konvoi 52 motosikal kaki tangan SPRM Perak dan Putrajaya ke Thailand. Acara ini diadakan setiap tahun secara bergilir dengan SPRM Perak sebagai tuan rumah pada tahun ini. Berkatan beramai-ramai menjadi tradisi setiap kali musim cuti sekolah. Di Pasir Gudang, Johor, Majlis Berkatan anjuran sebuah hospital swasta mencipta kelainan apabila 2 kanak-kanak bukan Islam dan pasangan kembar seiras antara 82 yang menyertainya semalam. 82 peserta berusia antara 5 hingga 12 tahun sebelum itu diarak mengelilingi hospital. 2 watak karakter Transformers turut didatangkan khas buat menghilangkan rasa gementar kanak-kanak. Sebagai simbolik pelancaran, anggota bomba dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang menyiram semua peserta dengan air sebelum mereka dikatankan oleh doktor secara bergilir-gilir. Selain 2 kanak-kanak bukan Islam yang secara sukarela menyertai program ini, 13 kanak-kanak daripada golongan asnaf sekitar kawasan Pasir Gudang juga turut serta. Dia memang buat 3 hari ini memang dia nak datang juga. Bila dia nak tanya dengan saya, memang dia tanya saya bila nak sunat, bila nak sunat. Dia semangat. Jadi dia ada semangat. Jadi kita pun happy ya. Tak, ini first time yang sunat lah. Sebab yang 2 perempuan lah. Jadi abang dari mana? Sarawak. Sama je. Oh, sama. Saya Sarawak. Iban juga? Iban juga. Jadi antara memang family abang pun memang mengamalkan sunat tu macam mana? Memang sunat. Semua akan sunat. Keturunan? Ya, keturunan. Tidak ketinggalan pasangan kembar seiras Muhammad Haziq dan Muhammad Hazim Muhammad Ghazali. Sunat awak umur berapa? Umur 12 tahun. Umur dah 12. So sana umur dah 12 tahun lah. Semua macam ada lagi yang kecil-kecil. So awak rasa macam mana? Rasa macam malu. Usaha untuk menjenamakan beras Malaysia di pasaran antarabangsa kini mampu dilaksanakan menerusi beberapa landasan. Antara sektor yang boleh diteroka, industri penjagaan diri menerusi produk hiliran daripada beras tempatan. Ia selaras dengan trend penjaga kulit yang mementingkan bahan semula jadi dalam setiap ramuan. Kajian dan inovasi membabitkan beras tempatan telah menghasilkan pelbagai potensi dan ruang perniagaan. Beras Kedah khususnya telah diberi nilai tambah dengan penghasilan produk kecantikan diri yang setanding dengan produk antarabangsa. Beras telah digunakan sebagai alternatif rawatan kecantikan semula jadi sejak turun-temurun, terutamanya di Asia.
Permintaan memberansangkan sektor kosmetik tempatan membolehkan pelbagai variasi produk penjagaan diri dihasilkan menggunakan ekstrak beras. Malah, potensi besar yang dimiliki beras tempatan mampu menambah lagi peluang perniagaan. Sebenarnya beras ni bukanlah satu bahan baru dalam industri kosmetik dan sebenarnya beras ni telah digunakan sekian lama di luar negara. Jadi dalam Malaysia kita belum nampak lagi inovasi dalam produk penjagaan kulit menggunakan beras. That's why Wan terus berminat untuk menggunakan beras, especially beras Kedah lah. Bila kita meneroka beras Kedah ni, kita tengok kandungan vitamin B, kandungan vitamin C dan mineral dalam beras sangat bagus untuk kulit, which is untuk mencerah, untuk melembab dan untuk menegangkan kulit lah. Kalau nak compare beras lain dengan beras Kedah, actually sama, tapi kita nak membantu petani supaya produk hiliran yang kita buat daripada beras Kedah ni at least menambah nilai kepada beras yang sedia ada dan boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi lah. Kepesatan industri kecantikan dunia membolehkan kajian kualiti produk beras dipertingkatkan sekaligus menghasilkan produk yang memberi kesan serta mengikut piawaian keselamatan dan kesihatan. Kita melihat dia sebagai satu peluang yang baik untuk mengetengahkan produk utama daripada Kedah. Jadi daripada situ kita telah melakukan ujian-ujian khas untuk memastikan apa lagi yang kita boleh explore untuk membangunkan lebih banyak produk hiliran. Oleh itu kita dapati untuk beras saja, bukan saja untuk kosmetik, dia juga adalah sesuai untuk makanan kesihatan, makanan fungsional dan sebagainya. Mengambil kira jenama kecantikan gergasi dari Jepun dan Korea yang menjadikan beras sebagai bahan utama produk keluaran mereka sebagai sumber inspirasi, produk beras tempatan juga berpeluang menjadi saingan menerusi inovasi yang berterusan. Laporan Juliana Ismail. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 265 maut akibat hujan berpanjangan selama 2 bulan yang menenggelamkan kampung dan ladang serta menyebabkan aliran lumpur menghentam kediaman penduduk di Afrika Timur. Hujan lebat menjejaskan hampir 2 juta penduduk dan menghanyutkan puluhan ribu ternakan. Dengan ribut tropika yang bakal melanda Somalia dan ramalan lebih banyak hujan di rantau berkenaan dalam beberapa minggu akan datang, kebimbangan semakin meningkat berhubung penyakit bawaan air dan prospek kebeluran kerana tanaman musnah dalam bencana itu. Polis menembak mati 4 lelaki disyaki merogol dan membunuh seorang wanita berusia 27 tahun yang mencetuskan kemarahan seluruh negara. Kesemua lelaki berkenaan terbunuh apabila cuba melarikan diri ketika dibawa ke lokasi jenayah di selatan Hyderabad, India. Suspek ditembak oleh polis ketika cuba merampas senjata milik pengawal keselamatan. Bagaimanapun, keempat-empat suspek maut di tempat kejadian. Kesemua suspek ditahan minggu lalu atas tuduhan merogol, membunuh dan membakar seorang doktor haiwan yang meletakkan skuter miliknya di sebuah lebuhraya 27 November lalu. Suspek bertindak memancitkan tayar skuter mangsa dan mengumpan wanita itu ke tempat parkir lori dengan janji akan membaik pulih motosikal berkenaan. Mangsa bagaimanapun dirogol dan dibunuh sebelum mayatnya dibakar di bawah sebuah jambatan. Satu kes terbaru akibat kegagalan respiratori berpunca daripada menghisap vape menjadikan jumlah kematian di Amerika Syarikat meningkat kepada 48 orang. Bulan lalu, sumber kesihatan Amerika Syarikat melaporkan penemuan ekstrak vitamin E dipercayai digunakan sebagai ejen pemotong dalam produk vape mengandungi komponen marihuana yang diambil daripada sampel paru-paru milik 29 pesakit. Ekstrak vitamin E itu adalah sebatian kimia berbahaya dan disarankan tidak digunakan dalam rokok elektronik. Bagaimanapun, siasatan masih dilakukan untuk mengenal pasti dakwaan itu. $300 haiwan terpaksa dipindahkan dari Taman Hidupan Liar di utara Sydney susulan kebakaran hutan yang melanda negara itu. Taman Hidupan Liar Walkabout berkata mereka terpaksa memindahkan haiwan berkenaan sementara anggota bomba mengawal lebih 100 kebakaran.
Ketua Jabatan Bomba New South Wales memaklumkan beberapa pasukan bomba dari Amerika Syarikat dan Kanada turut membantu mengawal kebakaran. Lebih 600 kediaman musnah dan 6 terbunuh sejak krisis pada September lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 200 kematian dalam kebakaran paling buruk di Australia pada 2009. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan kita mulakan dengan Tamasya Sukan SEA ke-30 di Filipina sudah pun melepasi separuh perjalanan saingan. Kontingen negara boleh dikatakan belum lagi berada dalam kedudukan panik mengejar sasaran 70 kilauan emas. Ia selepas mengumpul 28 emas ketika menutup hari ke-6 semalam dan terus bermotivasi tinggi untuk menambah kilauan pingat apabila memasuki hari ke-7 hari ini. Melihat kutipan semasa sebaik hari ke-6 melabuhkan tirainya semalam, Filipina terus menjarakkan diri di tempat pertama, mengumpul 71 emas, 55 perak dan 50 gangsa, jauh meninggalkan pencabar lain. Selebihnya terarah kepada persaingan Indonesia di tangga kedua yang meraih 40 emas, 2 mengatasi Vietnam di kedudukan ketiga. Kontingen negara pula memenangi 28 emas, menghuni tempat kelima, diatasi 4 emas oleh Singapura yang menduduki posisi keempat. Kejayaan mengutip 6 emas, 4 perak dan 5 gangsa semalam menerusi acara di kompleks renang, biliar, bowling dan squash boleh dianggap memuaskan. Setidak-tidaknya membantu Malaysia terus bermotivasi tinggi menambah kilauan pingat. Dan perjuangan itu perlu diteruskan apabila mereka turut menyambung aksi di gelanggang hari ini mengejar kedudukan podium yang dapat melonjakkan lagi pungutan pingat negara. Baiklah, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Azlianti Ibrahim, salam hormat dan Assalamualaikum.